Allah dia cinta pada kita, maka dia memberi kepada kita 3 perkara untuk kita memahami hakikat sebenarnya hubungan dan interaksi kita dengan dia. Maka yang pertama, Allah bagi kita panca indera. Ni saya nak ulang lagi sekali, yang pernah saya banyak kali ulang. Dengan panca indera ni, Allah nak suruh kita tahu. Hidup jangan buat tak tahu. Tengok kita tahu. Panca indera ada 5. Kita tengok, kita tahu. Apa yang kita tengok? Kita tengok alam semesta ni. Apa yang kita tahu? Di sana ada pencipta. Alhamdulillah. Yang pertama, tidak ada satu ucapan yang paling indah, satu ucapan yang paling bernilai dan paling bermakna dalam kita melalui perjalanan hidup kita. Sementara kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti ialah Alhamdulillah. Kita sama-sama rasa syukur, rasa terima kasih, rasa penuh penghargaan di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Termasuklah pada petang ini kita berada satu nikmat dalam satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, ialah berada di taman-taman syurga Allah di saat kita berada di dunia. Kalau kita rasa dan kita faham, ia cukup bermakna pada diri kita untuk dunia dan akhirat kita. Dan tolong letak dalam hati kita masing-masing, kita meletakkan sebuah pengharapan yang begitu besar pada Allah. Di saat Allah Ta'ala izinkan kita di dunia ini berada di dalam taman-taman syurga di dunia, kita harap Allah Ta'ala memilih kita salah seorang daripada ahli-ahli syurga, yang bukan sekadar berada di taman syurga, tetapi berada di syurga-syurga Allah di akhirat nanti, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih pada Datuk Haslinda kerana sudi untuk jemput saya buat kali pertama, awal marrah. Ia buat kali pertama saya di sini. Cuma saya ta'aruf ringkas sikit, minta izin ta'aruf ringkas sikit. Sayanya Nik Bakri bin Nikmat, asalnya Kota Baru, Kelantan. Cumanya menetap di Jalan Kebun, Seksyen 30 Shah Alam, dah dekat 20 tahun juga dah. Dulunya belajar di Mesir, lebih kurang 6 tahun. Kemudian saya sambung pengajian di Hadramaut Yaman, Tarim, Darul Mustafa. Kemudian saya sambung pengajian di peringkat master di Universiti Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru, Riau. Dan sekarang ini pun saya masih lagi meneruskan sedikit lagi pengajian saya di peringkat PhD. Ada 2 tahun juga lagi lah, itu sedikit. Dan saya sebagai mudir Ma'had Dakwah dan Tarbiyah Darul Hasani Shah Alam. Di Ma'had saya bukan tahfiz, saya buat pondok moden, pengajian-pengajian kitab turas. Itulah sedikit. Baik, tajuk yang kita akan bicara hari ini, minta maaf saya ni rasa selalunya kita kat masjid, Ustaz. Kat masjid, dekat surau, tapi ini dekat rumah. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, sekali lagi kita mengulangi betapa syukurnya kita pada Allah. Dan kita harap rumah ni salah satu daripada rumah yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap kali kita adakan majlis ilmu di mana-mana pun, nampak kita dah cukup ramai, tapi malaikat lagi ramai. Ia sentiasa mendoakan keampunan kita, kerahmatan kita di saat kita akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Baik, bicara kita pada petang ni ialah, saya kat Salwa minta tajuk. Saya tak tahulah tajuk ni sesuai tak sesuai. InsyaAllah ya, agak-agak sesuai lah untuk kita. Iaitu hamba sentiasa memerlukan Allah. Hamba sentiasa memerlukan Allah. Cuma yang pertama, sebelum tu saya nak sebut 2 perkara. Di antara banyak-banyak kita kena rasa syukur pada Allah ialah ada 2 nikmat yang paling utama. Sekarang kita berada dan kita sedang merasai nikmat berada di taman syurga Allah dalam majlis ilmu. Kita juga ada nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hati kita, Islam dan iman yang ada dalam hati kita. Kita juga ada keluarga, ada sesuatu yang kita miliki pada hari ini. Semua tu nikmat daripada Allah. Namun kita tidak akan memiliki segala-galanya itu kalau tidak ada 2 nikmat ini. Ya, nikmat yang pertama dinamakan ni'matul ijad. Ya, dalam bahasa Arab istilahnya ni'matul ijad. Kalau tak ada yang ni, kita tidak akan kita tidak akan ada apa yang kita ada pada hari ini. Sebab tu saya selalu tanya soalan. Ya, kadang-kadang saya mengajar ni saya banyak tanya soalan, tapi jangan risau saya yang jawab. Supaya pendengar tak rasa tak nak datang dah selepas ni, acik tanya soalan. Biasanya ustaz ni kalau tanya soalan kita rasa takut nak jawab walaupun kita tahu. Jadi saya tanya soalan selalunya. Hari ini contohlah, hari ini kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak, kita ada kenderaan, kita ada rumah, kita ada apa yang kita ada hari ini. Masing-masing memiliki sesuatu yang Allah kurniakan pada kita. Maka persoalannya, kenapa kita ada yang kita ada hari ini? Kenapa? Tunggu saya yang jawab kan? Sebab saya dah cakap tadi saya akan jawab.
Maka ramai orang cakap, saya ada hari ni sebab Allah bagi saya ustaz, Allah bagi rezeki, Allah bagi anak, Allah bagi keluarga, Allah bagi itu. Sebenarnya yang pertama sekali ialah kita tu ada. Kenapa kita ada apa yang ada ini? Sebab diri kita tu ada. Maka diri kita tu ada, namanya dalam bahasa Arab diistilahkan ni'matul ijad, nikmat Allah cipta dan adakan kita. Dengan sebab kita ada inilah kita merasai segala-gala yang kita miliki pada hari ini. Ya, ni'matul ijad. Baik, persoalan sekarang ni ialah bila mana Allah adakan kita, dan kita kena yakin bahawa kita tidak pernah ada dengan diri kita sendiri. Ya. Sebab tu kita kena sedar siapa diri kita. Sebab tu kita nak bawa kepada tajuk yang kita sama bincang pada hari ini. Hari ini dalam jiwa dan hati kita, kita perlu apa? Kadang-kadang kita perlu seseorang, kadang-kadang kita perlu sesuatu, kadang-kadang kita perlu apa yang kita perlukan. Sebenarnya yang paling kita perlu dalam hidup ini adalah Allah. Di mana? Di setiap ketika, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Kenapa? Kerana bermulanya hidup kita ni adalah Allah yang adakan kita. Kita tak akan mungkin mengadakan diri kita sendiri tanpa diadakan oleh Allah. Maka nikmat ada ni, kita kena luahkan pada Allah. Terima kasih ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah, kerana engkau adakan aku ya Allah. Yang kedua, adanya pula sebagai seorang manusia, insan. Sebab benda ada ni banyak. Tumbuh-tumbuhan ada, binatang ada, langit dan bumi ada, apa lagi yang ada? Jin dan syaitan pun ada. Tapi Allah pilih kita ada sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia. Okey. Kita tahu tak kita manusia, apa makna manusia? Salah satu ulama mengatakan manusia ni ialah daripada perkataan, dalam Quran ada 3 perkataan manusia. Kadang-kadang dibawa dalam bentuk al-insan, ada satu surah al-insan. Kadang-kadang dibawa dalam bentuk al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kadang-kadang dibawa dalam bentuk an-nas. Daripada 3 perkataan yang Allah sebut dalam Quran, ulama mengatakan antaranya ia berasal daripada perkataan al-uns. Apa makna al-uns? Lembut. Satu makhluk Allah yang lembut, yang sopan. Sebab tu manusia ni pada ciri asalnya dia peramah, dia lembut. Kalau ada unsur lain manusia dalam diri dia, kalau dah mula keras, bicara dia keras, tingkah laku dia keras, itu bukan ciri asal manusia. Dia ada unsur lain yang masuk dalam diri dia. Ini kita cerita lain kali lah ya. Dia masuk apa saya akhir-akhir ni ustaz rasa nak marah aja. Itu bukan manusia pada ciri asalnya. Okey. Sebab manusia ni dia tenang, dia lembut. Baik, tak apa. Walau bagaimanapun saya nak sebut. Yang kedua, Allah, yang pertama Allah adakan kita. Yang kedua, Allah cipta kita sebagai manusia. Yang ketiganya, manusia itu manusia yang beriman kepada Allah. Supaya kita merasai betapa ya Allah, terima kasih ya Allah. Kerana di luar sana ada manusia tapi tidak beriman kepada Allah. Di luar ada manusia tetapi engkar Allah. Maka kita ada, yang kedua ada sebagai seorang manusia. Yang ketiga adanya kita sebagai seorang Muslim yang mukmin. Ini satu nikmat yang tidak mampu untuk kita bayar dengan seluruh dunia dan akhiratnya. Di saat kita bertemu dengan Allah nanti, kita tahu di mana harga nilai diri kita di hadapan Allah. Okey ya? Baik, yang kedua, nikmat yang kedua ialah nikmatul imdad dalam istilah bahasa Arab. Nikmatul imdad, apa makna nikmatul imdad? Allah bantu kita, tolong kita untuk kita terus ada sampai ke hari ini. Kalau kita tanya soalan, minta maaf ya saya tanya soalan. Kadang-kadang ada yang sebaya dengan kita, dah ramaikah yang meninggal? Sudah. Yang sebaya dengan adik-adik ini pun ada yang meninggal. Tapi kenapa kita belum meninggal lagi? Minta maaf soalan tu ya, jangan terasa. Adakah kerana kita pandai jaga diri? Saya ni ustaz hidup sampai sekarang ni sebab saya pandai jaga diri ustaz. Ataupun saya pandai makan ubat. Ataupun saya pandai jaga makan. Atau saya selalu jogging pagi-pagi tu yang saya panjang umur ya. Allah tolong kita, Allah bantu kita untuk kita terus ada sampai ke saat ini. Bukan sebab kita sihat tau. Ya, saya tak pernah sakit ustaz, sebab tu alhamdulillah saya masih sihat. Berapa ramai orang sihat meninggal? Berapa ramai orang yang pergi ziarah orang di hospital, orang kat hospital tu sakit tenat. Tetapi orang kat hospital yang sakit tenat tu sampai hari ni masih ada, yang ziarah tu dah meninggal lama dah. Betul ya? Maka dua perkara ni supaya cetus dalam hati kita, sebuah perasaan. Saya suka sebut, nanti saya ulang lagi sekali, minta maaf mungkin ada yang pernah dengar kuliah saya mungkin hari ni saya ulang lagi sekali sebab ni saya first time kat sini ni, mungkin ada yang kali pertama dengar saya nak sebut lagi sekali. Di saat kita belajar di akhir-akhir umur kita ni,
Kalau boleh, kita belajar ilmu bukan sekadar untuk kita faham dengan akal kita. Allah Ta'ala ni dia bagi kepada kita, betapa sayangnya Allah Ta'ala dia cipta kita. Seulang lagi sekali ya. Allah Ta'ala ni dia cipta manusia, kata ulama, bukan sekadar Allah nak suruh kita beribadah kepada Allah. Kerana ibadah kita tak ke mana pun. Betul ya? Kita solat dengan kita tidur, mana lama? Nak masuk syurga dengan solat ke nak masuk syurga dengan tidur? Kita baca Quran dengan baca WhatsApp, mana lama? Alhamdulillah, sama lah kita. Ustaz pun sama juga. Sama lah. Mana ada pegang Quran tiap-tiap itu? Adik ni malu kita ke adik-adik ni. Tadi ada yang dah nak apa? Syahadah kan? Allah Rabbi, tolong doa kat kami semua tau. Ya, doa kami semua supaya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Doakan untuk kami semua supaya Allah rahmati kami tau. Yang ni nak pergi Mekah ni kan? Masa ni pasal takut lupa. Ingat Datuk sebut tadi dia orang nak pergi ke Mekah ni. Ustaz pun dah bagi tahu, nanti kalau sampai di Mekah tolong ingat kami semua ni. Ya, tolong ingat kami semua, tolong doa di hadapan baginda Nabi. Ya Allah, masukkanlah kami-kami yang berumur ni macam ni kan. Ya dah berumur ni tak tahulah ke mana. Ya, ada orang kadang-kadang kita dengar ustaz tu meninggal, alim ulama ni meninggal. Ya, kadang-kadang yang meninggal tu 30 juzuk Quran. Yang baru ni ingat baru ni. Subhanallah. Satu helai rambut dia pun tak terbakar. Kenapa? Mulianya Quran yang ada dalam diri dia. Ni semua ni yang kita nampak kecil-kecil ni, semua lebih mulia pada kita ni tau. Ni kita dah banyak dosa dah, dia orang tak ada dosa ni. Dah lah tak ada dosa dalam diri mereka ada Quran. Boleh nak pesan lagi sekali ya, tolong ingat ni, ingat yang bercakap ni. Bercakap banyak lah ni. Bercakap punya banyak, amalan tak banyak. Sembang je banyak. Jadi tolong ingat kami semua ni, tolong doa di hadapan baginda Nabi supaya Allah ampunkan dosa kami semua dan kita masuk syurga sama-sama insya-Allah ya. Dan kalau kami tak jumpa kat syurga akhirat ni, tolong cari kita orang ni. Ni. Hafal juga kita ni Quran. Hafal apa? Surah Fatihah. Kita hafiz juga, hafiz surah Fatihah. Tak apalah nak bagi tahunya ialah hidup kita ni sebenarnya Allah cipta kita ni, apa yang paling utama bukan untuk suruh kita beribadah. Kalau dia nak suruh kita beribadah, Allah cipta malaikat lagi hebat ibadah. Dia tak tidur, dia tak makan, dia tak sembang macam kita, dia tak main telefon. Betul? Pernah dengar malaikat main telefon? Dia tak ada macam kita. Jadi kalau Allah benar-benar nak cipta makhluk yang beribadah pada Allah, Allah cipta malaikat jauh lebih hebat. Ya. Tapi kenapa Allah cipta kita? Kata ulama, kita ni ialah kerana Allah cinta kat kita. Allah sayang pada kita. Kenapa Allah cipta kita dan Allah ingin mencintai kita dan menyayangi kita? Sebab kita adalah lambang cinta Allah kepada kekasih dia. Tahu ya? Tahu tak kita ni umat baginda Nabi? Siapakah baginda Nabi? Kekasih Allah. Saya nak minta izin Ustaz, saya alunkan satu qasidah ringkas supaya ada secutusan rasa sikit dalam hati kita. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna Rasulullah, Nabi kita adalah utusan Allah. Wa syafi'una, yang akan membantu kita di akhirat nanti. Habibullah, dia adalah kekasih Allah. Maka siapa kita? Lambang cinta Allah kepada kekasih Allah. Maka Allah sangat mencintai kita. Ya, sebab tu Allah ringankan urusan kehidupan dunia dan ibadah kita. Perasan tak? Daripada 50 waktu jadi 5 saja. Cintanya Allah kepada kita. Daripada 365 hari, 30 hari saja kita berpuasa. Yang wajib. Ya. Daripada malam-malam yang kita tidur, ada beberapa saat saja Allah minta kita bangun untuk 2 rakaat, 1 rakaat. Baiklah, ni tak masuk ni mukadimah baru ni ya. Takut panjang sangat. Tak apa, jadi saya nak sebut begini.
Allah, dia cinta pada kita, maka dia memberi kepada kita 3 perkara untuk kita memahami hakikat sebenarnya hubungan dan interaksi kita dengan dia. Maka yang pertama, Allah bagi kita panca indera. Ni saya nak ulang lagi sekali, yang pernah saya banyak kali ulang. Dengan panca indera ni, Allah nak suruh kita tahu. Hidup jangan buat tak tahu. Tengok, kita tahu. Panca indera ada 5. Kita tengok, kita tahu. Apa yang kita tengok? Kita tengok alam semesta ni. Apa yang kita tahu? Di sana ada pencipta. Kita pejam mata, kita dengar. Kita dengar apa? Kita dengar suara burung, suara binatang, suara apa saja, termasuk suara anak-anak kita, isteri kita, suami kita, kawan-kawan kita. Maka suara-suara ini adalah ada pencipta. Kita pejam mata, kita tutup telinga, kita bau dengan hidung. Apa yang kita bau? Bau wangi-wangian. Ada kita bau apa? Buah-buahan, durian dan sebagainya. Semua tu ada pencipta. Kita tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, kita rasa dengan lidah. Ada rasa manis, ada rasa masin, ada rasa masam. Ada rasa apa lagi? Macam-macam kita rasa dengan lidah kita. Siakap 3 rasa dan sebagainya. Ya. Di sana ada pencipta. Maka kita tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup mulut, kita sentuh dengan tangan kita, kita boleh tahu yang panas itu api, yang sejuk itu ais dan sebagainya. Hebatnya Allah mencipta kita agar seluruh diri ini kembali kepada dia. Tetapi berapa ramai manusia yang melihat dengan mata dia tersalah lihat, tersalah pandang. Berapa ramai manusia mendengar dengan telinga dia tapi dia tersalah dengar. Maka Allah bagi sesuatu pada kita akal. Apa yang kita pandang tolong fikir dengan akal. Apa yang kita dengar tolong fikir dengan akal. Apa yang kita rasa dengan lidah tolong fikir dengan akal agar kita faham. Kadang-kadang saya bawa contoh, kita lihat jenazah depan kita, kita faham tak apa sebenarnya? Faham tak? Saya cerita mereka ada seorang ulama, dia datang dia datang nak solat satu jenazah. Datang seorang di belah kiri dia, belah kanan dia, belah kiri dia kata apa? Dia kata, "Wahai ulama, itu jenazah siapa tu?" Ulama tu kata, "Jenazah engkau." Terkejut kawan tu. Dia kata, "Kenapa pula jenazah saya? Saya ada." "Okey, kalau engkau tak nak itu jenazah aku." Lagi dia tak faham. "Apa maksud kamu wahai ulama?" Dia kata, "Itulah suatu hari nanti aku dan engkau." Faham tak? Itulah kita suatu hari nanti. Tapi selama ini kita hanya sekadar memandang tanpa memahami. Seronok kita kan. Kadang-kadang pergi solat jenazah pun duk sembang kat luar, tergelak ketawa. Kenapa? Tak faham. Boleh ya? Baik, kalau kita tanya soalan lagi, kenapa kita faham tak kenapa kita kena mati? Faham tak? Kenapa Allah tak boleh kekalkan kita selama-lama atas muka dunia? Kan seronok kan? Ya. Kenapa? Sebab Allah nak letak kita tempat yang lebih mulia, lebih indah, lebih cantik. Apa yang lebih mulia, lebih indah, lebih cantik? Apa dia? Tak kekal dalam syurga. Syurga tak cukup indah kalau tak kekal. Okey ya? Sebab tu ada Allah sebut dunia ni pun ada syurga dia. Okey, baik. Maka bila mana begitu, ada manusia ni dia fikir dengan akal pun dia tak faham juga. Maka Allah bagi dia hati. Yang ni saya nak bicara pada petang ini. Bicara, kita ada bicara hati. Apa hati tu? Rasa. Lihat dengan mata, fikir dengan akal, rasa dengan hati. Allah, dia nak hati kita. Apa makna hati kita? Dia nak rasa hati kita. Apa yang kita rasa? Kita sangat-sangat memerlukan Allah. Ini bicara kita petang ni, boleh ya? Minta maaf mukadimah agak panjang sikit. Ini kali pertama kan? Kali pertama ni dia tak boleh tu masuk mengaji, takut terkejut. Apa terkejutnya? Takut halim. Tiba-tiba jadi halim. Tiba-tiba jadi tahu, tak boleh. Maka baik. Allah, saya ulang lagi sekali. Allah, dia nak hati kita. Sebab tu hati ni hanya untuk Allah. Jangan pernah beri hati kepada sesiapa sekalipun, walaupun ia bergelar suami atau bergelar isteri. Okey ya? Dulu pernah bagi hati kat seseorang kan? Betul tak? Ada. Ya, bukti cinta I kat you, I serahkan jiwa dan raga I pada you. Betul? Kalau sesiapa yang pernah buat macam tu, suami dia masih ada, jumpa betul-betul malam ni, tolong serius sikit. B kan, B, panggil B. Kita bincang majoriti tuan-tuan. Dia orang majoriti gini. B, boleh tak I nak cakap sekejap? Abang ni generasi lama. Ni generasi TikTok ni tau. Tak apalah, abang boleh lah. Bang duduk sekejap bang ya. Dah.
I harap abang tenang tau. Sebab I nak cakap sesuatu yang penting untuk hidup dan mati I, untuk dunia dan akhirat I. Bermula, abang ingat lagi tak masa kita bercinta dulu? Dia cakap apa? Ingat kan? Ke dia jenis lupa? Ingatkan dia kalau dia lupa. Dulu abang ingat I pernah bagi hati I kat abang kan? Bermula malam ni I nak ambil balik. I nak ambil balik hati. Dan abang juga pernah serahkan hati abang pada I. Sekarang I nak pulangkan balik. Memang kena cakap macam tu. Ya? Tak, jangan mengamuk, tenang, suruh dia tenang. Abang jangan risau, abang tenang. Soalan biasa dia kata, kenapa you sampai tahap ni? You ada lain ke? Tak, tak ada. Abanglah satu-satunya dalam hidup I. Habis you nak bagi hati you kat siapa? I dah serah hati I kat Allah. Sudah saat dan waktunya I dah dekat untuk bertemu dengan Allah. Betul ya? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan nak bertemu dengan Allah? Tahu tak? Tak tahu ke buat-buat tak tahu? Buat-buat tak tahu ni. Habis nak jawab apa? Saya tanya lagi sekali, bila nak bertemu dengan Allah? Bila. Tadi kita tak tahu kan? Bila-bila kita akan bertemu dengan Allah. Maka kalau mungkin hari ni, mungkin petang ni, mungkin pagi besok, mungkin malam ni, maka tolong bawa hati ni hanya untuk Allah. Boleh insya-Allah ya? Okey, masa kita sampai pukul berapa Datuk ya? 4.30. 4.30 boleh? Dia tak boleh mengaji banyak sangat. Ya, mengaji tak boleh banyak Ustaz. Betul tak ya? Mengaji Quran kena banyak, tapi belajar ilmu tak perlu banyak. Yang kena banyak beramal. Kerana ilmu tanpa amal sebagaimana pokok yang tak ada buah. Okey, jadi saya nak mula bicara, boleh ya? Dan bicara sekarang ni saya nak bicara rasa. Bicara hati, bicara rasa. Kenapa Allah Ta'ala dia nak kita rasa hanya untuk dia? Allah letak iman dalam hati kita. Untuk apa iman itu? Percaya. Apa makna percaya? Iman itu dalam hati, hati itu rasa. Rasa percaya hanya kepada dia. Allah letak apa dalam hati kita? Tauhid. Apa makna tauhid? Merasai bahawa seluruh ni adalah dia. Dia yang mencipta kita, dia yang menghidupkan kita, dia yang menjagakan kita, dia yang benar-benar mencintai kita, dia yang benar-benar menyayangi kita. Selain dia tidak akan pernah mencintai kita secinta Allah kepada diri kita. Okey ya? Baik, maka Allah letak apa lagi dalam hati ini? Segala-galanya ikhlas hanya kepada dia. Taqwa hanya kepada dia. Sebab tu Allah, di saat kita nak beribadah kepada Allah, rukun pertama ibadah adalah niat. Niat tu di mana? Di hati. Apa maksudnya? Allah sedang berinteraksi dengan kita, dengan hati kita. Dan salah satu perkara yang kita kena rasa dalam hati kita, kita tidak lebih daripada seorang hamba yang sentiasa memerlukan Allah. Baik, sebelum saya bicara tentang memerlukan Allah, saya nak sebut kita hamba. Siapa kita, gelar apa kita hari ini? Doktor, profesor, engineer. Minta Datuk ya, Datuk, Tan Sri, Tun, segala-gala gelar kita hari ini, itu adalah anugerah yang Allah beri kepada kita. Kita bersyukur. Dan kalau ada ustaz, kita gelar dia ustaz. Kalau ada tuan guru, kita gelar dia tuan guru. Kalau ada datuk, kita gelar dia datuk. Kita menghormati dia. Ya, kadang-kadang kita orang Malaysia ni alhamdulillah adab dia tinggi. Pak cik, mak cik, pak ngah dan sebagainya, pak long, kita ada gelaran-gelarannya tersendiri. Okey, kita gelarkan. Tapi apa saja gelar kita yang kita sandang hari ini, kita tidak lebih daripada seorang hamba kepada Allah. Betul ya? Maka kita hamba. Apa makna hamba? Hamba ni ialah dia tidak memiliki apa-apa termasuk diri dia. Mana bukti kita tidak ada apa-apa dan tidak memiliki diri kita? Buktinya kita tidak mampu menentukan kehidupan kita sendiri. Bila kita nak sihat, bila kita nak sakit, bila kita nak senang, bila kita nak susah, bila kita nak hidup, bila kita nak mati, semua ditentukan oleh Allah. Kenapa? Kerana diri kita adalah milik dia, bukan milik kita. Okey ya? Ada rasa tak? Tahu dah kan? Faham dah faham. Ada rasa tak? Dan rasa ni banyak tak rasa itu? Dan moga-moga kalau tak ada rasa, minta dengan Allah, ya Allah, kau letak dalam hati aku rasa, ya Allah. Apa yang aku kena rasa? Aku tidak lebih daripada seorang hamba. Boleh insya-Allah ya? Baik, hamba sentiasa bukan Allah. Cuma kalau saya nak sentuh begini. Apa perasan tak dalam Quran? Nabi Muhammad ni kekasih Allah, yang amat dicintai oleh Allah. Dalam kamus percintaan, tuan-tuan pernah baca kamus percintaan? Pernah? Kamus cinta, tak pernah? Tak pernah ya? Sebab tu tak cukup cinta. Dalam kamus percintaan tak akan ada kekasih menggelarkan kekasihnya hamba.
Betul tak? Puan-puan yang ada suami, itulah kekasih puan-puan. Puan-puan balik rumah nanti, yang tak datang, suami yang tak datang lah ya. Ni tuan-tuan ada isteri kan. Lepas ni jumpa isteri, suami dulu. Puan-puan balik rumah nanti, suami ada kat rumah, cuba puan-puan gelarkan dia hamba. Hamba tolong ambil. Macam mana agak-agak? Tidur luar. Ya. Hamba tolong itu. Hamba kita nak pergi malam ni nak jemaah kat masjid ke hamba nak ni. Saya kata mesti bulan depan dia tak benar akan datang. Ni mengaji kat mana ni? Ni. Sama juga kita, cuba balik, cuba jumpa isteri kita. Hamba, teh satu hamba. Boleh tak? Tak akan mungkin kekasih menggelarkan kekasihnya hamba. Kenapa Allah yang maha mencintai kekasihnya, kenapa Allah gelarkan kekasihnya hamba? Kenapa? Kerana Allah nak bagi mesej kepada kita bahawa setinggi mana maqam kamu, ketua Nabi, ketua Rasul, kekasih Allah, kamu tidak lebih daripada seorang hamba. Kalau Nabi Muhammad itu digelar oleh Allah hamba, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, apa lagi, subhanallazi asra bi abdi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa Allah gelarkan baginda Nabi hamba? Allah sebenarnya nak bagi mesej kepada kita, kalau kekasihnya digelar hamba, ketua nabinya digelar hamba, maka kita ni tak ada siapa pun, tak ada apa-apa pun, kita adalah hamba Allah. Maka di saat kita menjadi hamba Allah, kita perlu sangat-sangat pada Allah. Ni sekarang kenapa saya tak mula-mula baca lagi ni? Jadi lambat ni. Saya nak baca kitab ni. Baik, ayat Al-Quran surah Fatir ayat 15. Ya, minta maaf saya baca ayat ni. Allah menyebut apa? Surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antum, kamu semua. Tak kira gelar apa kamu hari ini, sekaya mana kamu pada hartanya, setinggi mana kamu pada jawatannya, sebanyak mana dan seluas mana ilmu kamu pada ilmunya, antum, kamu semua, al-fuqara, adalah fakir. Kita semua ni hari ini adalah fakir. Ilallah, yang berhajat kepada Allah, yang sangat-sangat memerlukan Allah. Dalam segala keadaan kita amat memerlukan Allah. Habis kalau semua kita ni fakir, siapa yang kaya? Wallahu huwal ghani, dan Allah dialah Tuhan yang maha kaya. Al-Hamid, maha terpuji. Jadi sekarang Allah telah letak siapa diri kita. Ni satu ayat, kalau saya nak baca ayat banyak lagi. Ada satu ayat Allah kata apa kita? Allah kata khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia tu lemah. Dahlah kita fakir, kalau ada kekuatan okey lagi. Yang kedua Allah kata lemah dalam surah An-Nisa. Yang ketiga Allah kata apa kat kita? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak aku bagi ilmu kepada kamu kecuali sedikit saja ilmu kamu. Dahlah fakir, kalau ada ilmu boleh kita bantu diri kita untuk jadi kaya. Tak ada ilmu, sedikit. Dahlah ilmu sedikit, apa lagi? Lemah kita ni tuan-tuan. Maka berhimpun di antara kita ni fakir, kita ni tak ada ilmu, kita ni lemah, maka apa yang boleh kita buat untuk diri kita? Sebab tu berapa ramai manusia ni, masalah diri dia pun dia tak boleh selesai. Saya kadang-kadang ada orang jemput saya pergi ke IPK, kadang-kadang Kelang, Shah Alam. Saya tanya polis-polis tu kan, saya kata tuan-tuan semua polis kan? Ya. Jaga keselamatan. Ya. Keselamatan apa? Keselamatan nyawa, keselamatan harta. Saya kata boleh tanya tak tuan? Dia kata boleh. Tuan jamin tak keselamatan diri tuan sendiri? Tuan boleh jamin tak keselamatan diri tuan sendiri? Dia kata tak boleh ustaz. Oh, tuan nak jamin keselamatan diri tuan sendiri tak boleh, tuan nak jamin keselamatan orang lain. Itulah diri kita. Sebab tu nak pesan kat adik-adik ni adik-adik kan, lepas ni nak kahwin kan, nantilah, lama lagi lah, lambat lagi. Kemudian kalau nak kahwin, jangan bagi janji pada perempuan benda-benda yang tak sepatutnya. Okey ya? Jangan tipu. Tahu orang lelaki banyak tipu orang perempuan macam mana? You kahwin dengan I akan jaga you. Padahal diri dia pun tak terjaga. Tidur lebih banyak pada kita, betul ya? Kalau you kahwin dengan I akan bahagiakan you. Diri dia sendiri pun tak bahagia. Yang boleh bahagiakan kita adalah
Allah. Yang boleh jaga kita adalah Allah. Kalau inilah jawapan yang tuan-tuan dan ada dalam diri tuan-tuan dah penuh dengan rasa itu, cukup dah kuliah kita ni dah habis dah kira-kira. Kerana seluruh ini adalah tentang Allah. Baik, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kita sentiasa memerlukan Allah. Ayat yang kita baca tadi, dengan kenyataan yang Allah menyatakan bahawa kamu semua wahai manusia, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, bahkan kamu semuanya fakir-fakir yang sangat berhajat kepada Allah. Maka ayat ini menyatakan kepada kita bahawa kita sentiasa, di saat kita sihat atau kita sakit, di saat kita senang atau kita susah, di saat kita gembira atau kita sedih, di saat kita derita atau kita bahagia, kita tetap memerlukan Allah. Jangan kata kita derita baru kita perlu Allah. Jangan kata kita sakit baru kita perlu Allah. Jangan kata kita susah kita perlu Allah. Kita senang pun kita perlu Allah. Kita kaya pun kita perlu Allah. Kita sihat pun kita perlu Allah. Di mana sahaja kita berada dalam keadaan apa sekalipun, kita sangat-sangat perlukan Allah. Dan tidak, mana tadi, dalam segenap aspek kehidupan kita, ya, setiap makhluk Allah tidak pernah terlepas daripada kekuasaan dan pentadbiran Allah. Kita kena ingat, di saat kita jadi hamba kepada Allah, kita sebenarnya berada di bawah urus takbir Allah. Allah yang mengurus semuanya. Allah yang menentukan semuanya. Allah yang menggerakkan semuanya. Saya tanya satu soalan. Tuan-tuan dan puan-puan masih berkelip ni kan? Berkelip. Tahu ya? Ke dah tak perasan masih berkelip? Berkelip sendiri ke siapa yang gerakkan? Ke bertepatan dengan tajuk ni? Jawab Allah. Berkelip. Berapa kali berkelip hari ni? Tak terkira ke tak pernah kira? Tak pernah kira ke tak pernah ambil tahu? Dia ada tak terkira, dia ada tak pernah kira, ada tak pernah ambil tahu pun. Betul ya? Ada berapa lagi baki sebenarnya dia berhenti berkelip? Kenapa tak tahu diri sendiri kan? Ni soalan ni saya dah tanya tempat-tempat yang banyak ni, saya tanya tempat-tempat lain ni. Hari ni hembus nafas, tarik nafas tak? Berapa kali hembus, berapa kali tarik? Tak tahu? 32,000. Ya? 32,000 kali satu hari. Termasuk yang sempuk pun. Sebab baru ni ada ustazah bagi tahu. Lebih kurang 32,000. Lebih kurang lah ya. Tak tanya ustazah tu berapa kali lagi baki dia. Ustazah tu pun tak tahu. Sebenarnya yang tahu tentang diri kita hanyalah Allah. Lepas tu kadang-kadang kita saya suka juga kalau baca supaya terasa kan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Pendek-pendek aja saya baca, okey ya. Ada waktu kita kena duduk seorang-seorang, kita kena alunkan alunan-alunan yang menyebut nama-nama Allah, supaya ada satu ceturan rasa dalam hati kita, ada interaksi dengan Allah, ada hubungan dengan Allah. Sebenarnya Allah, dia tak pernah jauh dengan kita. Kita yang jauh dengan Allah. Okey. Jauh tu pada apa? Bukan pada jarak tau, pada rasa hati kita. Lepas tu kita bicara benda-benda tadi kan, supaya kita perasan. Rupanya kita berkelip selama ni. Kalau kita sendiri yang berkelip, tak ada kerja lain kita nak buat, hanya bekerja berkelip aja. Cuba tuan-tuan dan puan-puan ambil masa 5 minit berkelip. Berkelip. Cuba ambil masa 5 minit. Saya rasa semua tergendala kerja-kerja kita. Betul tuan ya? Semua tergendala. Itu baru berkelip. Okey, dalam masa yang sama berkelip dan tarik nafas. Cuba buat. Berkelip, tarik nafas. Berkelip. Hembus nafas. Ya. Penat, pening, letih, lesu, akhir sekali tak buat kerja kita. Habis selama ni yang kita buat kerja elok-elok tu siapa yang urus? Allah. Kita tahu tak, kita rasa tak? Kita rasa diri kita. Ni semua-semua ni saya yang buat ni. Ni semua ni saya yang urus ni. Kat rumah kan. Kalau tak ada saya, tak tahulah jadi apa. Itulah hayatnya. Betul. Sampai ada orang ni dah lama dia tak ada, okey juga pun. Kerana merasa diri lebih pada merasa Tuhan. Patut hidup ni salah satunya rasa hidup bertuhan. Okey, sikit lagi ya. Tak apa kalau tak habis pun
Kalau tak habis tajuk kita hari pun tak ada masalah ya. Sebab saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mula faham. Baik, sejauh mana pun manusia cuba melarikan diri daripada Allah, pada hakikatnya dia tidak mampu melainkan semakin menuju kepadanya melalui ketentuan-ketentuan takdirnya ke atas manusia. Ada manusia atas muka dunia ni, dia lupa diri, dia tak sedar diri, dia ingin menjauhi Allah. Bagaimana cara dia menjauhi Allah? Salah satunya dia tak nak datang rumah Allah. Salah satunya dia tak nak baca Quran Allah. Dia nak jauh dengan Allah. Salah satunya dia tak nak patuh pada Allah. Salah satunya kalau orang sebut Allah dia tak peduli pun. Kalau orang sebut makan dan minum, subhanallah, teruja dia. Betul ya? Contoh bagaimana? Tuan-tuan, minggu depan insya-Allah surau kita ada sembelih kambing. Subhanallah. Tengoklah kehadirannya bagaimana. Dia datang kerana seekor kambing, memalukan diri. Ada orang atas muka dunia datang rumah Allah hanya kerana seekor kambing. Tak malu dia. Betul ya? Tak perasan. Kenapa diam? Dia ada waktu-waktu diam lebih bermakna daripada berbicara. Betul. Diam sekejap. Maafkanlah aku ya Allah. Dulu aku pernah datang rumahmu kerana ada seorang yang aku suka kat situ ya Allah. Minta maaf. Suka kat siapa? Suka kat imam, dia baca sedap. Betul Ustaz ya? Ada orang datang ke rumah Allah kerana apa? Kerana tandas dia selesa. Kenapa? Betul. Dia datang rumah Allah sebab apa? Sebab kawan dia ada kat situ. Sedangkan dalam solat dia kata apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey boleh insya-Allah ya? Okey ke kuliah ni? Macam perlahan aja ni. Macam tersentak-sentak je nak pergi kan? Allah. Ya, baik. Ada orang dia cuba lari daripada Allah. Sedangkan sejauh mana manusia melarikan diri pada Allah, dia kena faham dia sedang menghampiri Allah. Dia sedang makin dekat dengan Allah. Boleh ingat ya? Kita semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Melalui apa? Salah satunya melalui takdir yang telah Allah tentukan dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, hidup kita ni tak ada satu pun daripada apa yang kita tentukan sendiri. Hidup ini seluruhnya dalam takdir Allah. Kita lahir atas muka dunia pun atas ketentuan dan kehendak Allah. Suatu hari nanti pun kita akan meninggalkan dunia ini atas ketentuan dan kehendak Allah. Hari ini kita jadi perempuan, jadi orang perempuan. Perempuan pilih sendiri tak dulu nak jadi perempuan. Allah yang takdirkan. Maka redha dengan takdir Allah. Kita dulu tak pilih sendiri nak jadi lelaki, Allah takdir kita jadi lelaki. Jangan cuba-cuba lelaki dan cuba-cuba rasa nak jadi perempuan, jangan. Yang perempuan ni pula jangan cuba-cuba nak jadi lelaki, tahu? Jangan pernah cuba jadi lelaki. Kenapa? Ikutlah takdir Allah. Sebab tu kata ulama, sesiapa yang nak bahagia dalam hidup dia, siapa nak tenang dalam hidup dia, siapa nak senang dalam hidup dia, nak lapang dalam hidup dia, hiduplah dengan takdir Allah. Saya alunkan ada satu itu. Saya alunkan bukan begini. Bicara hati ni bicara rasa. Hati ni dia seni. Perasan tak? Perasan tak hati tu seni? Dia akan ikut rentak. Perasan tak? Dulu zaman saya dulu zaman 90-an, 80-an, 90-an. Masa tu lagu-lagu yang rock sentimental kan. Ingat lagi tak? Mungkin yang bayar-bayar saya lah 40-an tu kan. Kalau akak ni mungkin zaman Jeffrey Dean apa. Yang zaman Puk Yehye. Betul kan? Ke zaman almarhumah Syarifah Aini. Nanti orang kata, tahu juga ustaz ya. Yalah, kena tahu, dunia dah dekat nak kiamat dah ni. Jangan buat-buat tak tahu. Tak, saya nak bagi tahunya, dulu zaman apa? Lagu-lagu sentimental, lagu-lagu cinta. Maka menyentuh hati kita kan. Termenung, padahal tak ada kena-mengena dengan kita pun. Betul. Betul saya. Oh, termenung, ya Allah, macam dia yang bercinta. Ya.
Demi cintaku padamu lautan api sanggup ku renangi. Renanglah nak rentung. Tapi orang bercinta kan, itu lagu. Tapi sebab tu aulia-aulia Allah, para aulia Allah, para habaib, para masyayikh, mereka alunkan supaya menyentuh hati dan jiwa kita. Kenapa? Kalau silap masuk dalam hati kita, ingat dulu zaman saya dulu ada zaman akhir-akhir tu, dia zaman lagu rap. Tahu rap? Yo. Tadi nampak okey je, naik atas pentah, kejang, tiba-tiba kejang. Okey? Yang dulu lagi dahsyat rock, heavy metal sebagainya, tu kan, kepala bawah kaki jadi atas. Sekarang apa Ustaz? Sekarang yang zaman sekarang ni apa sekarang? Lagu apa lagu sekarang? Hip hop. TikTok. K-pop. Ya Korea punya tu kan. Tahu lah. Dunia ni kena tahu. Kita tahu kan sekarang kita atas tu dunia, tahu tak? Tahu tak sekarang kita hidup atas muka dunia, tahu tak? Tahu ya? Habis kenapa ingin selalu senyum? Ada orang ni dia tak sedar dia hidup atas muka dunia. Dia nak sentiasa gembira. Mana ada dunia sentiasa gembira? Ada orang dia tak sedar dia hidup atas muka dunia, dia nak sentiasa bahagia. Mana ada bahagia atas muka dunia? Dunia adalah dunia, dia tidak akan tetap. Ada waktu sehat, ada waktu sakit, ada waktu senang, ada waktu susah. Ya. Sebab tu kita orang lelaki kena cakap betul-betul pada orang perempuan. Ya. Kalau orang perempuan tanya kita, kalau I kahwin dengan you boleh bahagiakan I tak? Boleh, tapi I juga akan deritakan you. You boleh senangkan I tak? Boleh, tapi I juga akan susahkan you. Kerana I kahwin dengan you di dunia. Ada waktu susah, ada waktu senang. Ada waktu bahagia, ada waktu derita. Itulah dunia. Okey ya? Jadi hidup atas muka dunia ni ada waktunya jiwa kita akan terasa dengan sesuatu yang ada di dunia. Sebab tu ulama dia alunkan. Saya tunjuk contoh alun. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kulla wa hadhir tama'ak la ilaha illallah Allah wassalah ala maulai rasulillah. Pendek-pendek dulu ya. Kun ma'allah, hiduplah dengan kehendak Allah. Tarallahi ma'ak, kamu akan lihat Allah bersama dengan kamu. Watrukil kulla, kamu kena tinggalkan, buang dalam hati kamu segala-galanya. Wahadhir tama'ak, dan hati-hati dengan hatimu yang tamak kepada selain dia. Maka apa maksudnya? Ya saya nak sebut tadi, hidup ni kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan lapang, kita tak akan rasa sedih kerana kita hidup dengan kehendak Allah. Maka sejauh mana manusia ingin lari menjauhi Allah, dia semakin hari semakin dekat dengan Allah. Melalui apa? Ketentuan Allah ke atas dirinya. Apakah ketentuan Allah ke atas diri kita? Setiap kelipan mata kita adalah ketentuan Allah. Setiap jenucan jantung kita adalah ketentuan Allah. Setiap telinga yang kita mendengar, mulut yang kita berbicara, kaki kita melangkah, setiap tidur dan bangun kita, setiap hembusan nafas kita, semuanya adalah ketentuan Allah. Apa maksudnya? Kita sangat memerlukan Allah. Selagi mana Allah izin mata kita berkelip, kita akan berkelip. Selagi mana Allah izin kaki kita melangkah, kita akan melangkah. Selagi mana mulut kita boleh berbicara, kita akan boleh berbicara. Selagi mana Allah tidak lagi izinkan lidah kita bicara, saat kita tidak akan mampu bercakap walaupun sepatah kata. Lepas tu kadang-kadang saya tanya soalan supaya sedar. Ni mungkin mukaddimah lah ni, ya, mukaddimah ni tak masuk lagi mengaji ni. Supaya tu ini benda yang kita nak faham dalam perjalanan kita yang masih ada beberapa waktu yang masih berbaki. Okey ya. Hubungkan diri kita seluruhnya dengan Tuhan. Sudah-sudahlah untuk kita melihat kiri dan kanan kita, untuk kita bergantung kepada sesiapa sekalipun dan apa-apa pun. Lepas tu kadang-kadang saya tanya, kita melihat ni mungkin yang kali pertama dengar aja saya tanya soalan. Kita melihat dengan apa? Dengan mata. Okey. Kita mendengar dengan apa? Telinga. Kita bercakap dengan? Semua jawapan tu salah. Salah. Kalau kita melihat dengan mata, kenapa ada orang matanya buta?
Kenapa ada orang buta? Kalau kita bercakap dengan mulut, kenapa ada orang yang ada mulut tapi bisu? Kalau kita mendengar dengan telinga, kenapa ada orang ada telinga tapi pekak? Kita berjalan dengan apa? Ya. Cuba tengok kat hospital sebulan masih ada kaki tapi tak boleh berjalan. Jadi kita melihat dengan penglihatan yang Allah beri kepada mata. Kita mendengar dengan pendengaran, dengan telinga yang Allah beri kepada telinga kita. Kita bercakap bukan dengan mulut tau. Kita bercakap dengan percakapan yang Allah bagi pada mulut. Satu hari nanti tangan kita akan bercakap walaupun tak ada mulut, sebab Allah letak percakapan. Maka selama mana Allah izinkan kita bercakap, maka pandai-pandailah kita bercakap. Jangan sampai kita bercakap sesuatu yang Allah tak suka. Di saat Allah masih lagi letak penglihatan pada mata kita, pandai-pandai kita memandang. Jangan memandang sesuatu yang Allah haramkan. Di saat telinga kita masih ada pendengaran, akan sampai satu ketika, dulu bukan lagi tajam pendengarannya, hari ini satu patah huruf pun dia tak boleh dengar. Berapa ramai orang dulu punya fasih bicara, dia pakar motivasi, pakar psikologi, penceramah-penceramah yang hebat. Ni ada penceramah hebat kan, tak kering gusi kan. Betul. Sedap saya dengar dia ceramah, ustaz, tak kering gusi. Gusi mana ada pernah kering? Kalau dah kering itu maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ya? Maka selagi mana mulut boleh berbicara, dulu orang yang fasih berbicara, hari ini satu patah huruf pun tak boleh. Dulu ada orang boleh angkat tangan, boleh angkat 100 kilo dia boleh angkat. Hari ini satu jari dia pun tak boleh nak angkat. Apa maksud semua ini? Semuanya di bawah urus takdir Allah. Semuanya yang kita bercakap ni, berkelip ni, semua ketentuan Allah. Kalau Allah tak tentukan pada kita, tak akan ada satu kelipan mata pun yang boleh berkelip. Kalau Allah tak izinkan dengan takdir Allah, tidak ada satu langkah pun kita boleh berjalan. Ya, kalau tidak Allah izinkan pada kita, tidak ada satu lisan pun untuk kita berbicara. Patah-patah perkataan. Itulah kita dengan Allah. Seluruhnya hidup ini dengan ketentuan Allah. Boleh insya-Allah ya? Sebab tu bila mana kita hidup ni, apa saja berlaku pada diri kita, nombor satu, redha. Kerana kita diurus oleh Allah. Tapi redha ni mudah bercakap, tapi kalau berlaku susah. Atau ni isu-isu, minta maaf kalau saya sentuh sikit Datuk ya. Ni isu apa ni? Minta maaf, bukan saya nak cerita. Ni orang duk sibuk dengan abang Tesla ni kan, abang Tesla. Tahu tak? Tahu? Duk sibuk juga dengan dia. Kenapa kita duk sibuk dengan dia? Itu ketentuan hidup dia. Kita ada ketentuan hidup kita. Kita jalani hidup kita dengan ketentuan yang Allah takdirkan untuk diri kita. Jangan duk sibuk dengan ketentuan hidup orang. Betul tak? Ni saya dengar cerita suami tak ada kena mengena pun kena marah kat isteri juga. Dia marah kat, jangan. Dia ada kehidupan dia, dia ada rasa kehidupan dia, dia ada takdir dia, apa yang berlaku kat atas diri dia, kita pun tak tahu itu ketentuan Allah pada dia. Kita ada kehidupan kita. Dan jangan sibuk dengan orang, kita sibuk dengan diri kita. Yang akan disoal oleh Allah adalah diri kita. Yang akan dihisap adalah diri kita. Yang akan dipertanyakan adalah diri kita. Sebab tu mengumpat ni Allah tak suka. Kenapa Allah tak suka? Sebab dia sibuk dengan orang. Kenapa kita sibuk dengan orang? Kita dah nak mati besok dah. Sebab tu yang paling kita perlu dalam hidup kita dalam saat-saat akhir ini, Allah dalam kehidupan kita. Sebab tu saya selalu pesan, kalau ada orang tak nak rapat dengan kita, tak apa, biarkan dia. Kenapa you tak nak kawan dengan I? Bukan you dulu nak kawan ke dengan I? You kan minta dengan kawan dengan I dulu kan? Kenapa you nak tinggalkan I? Tak, biarkanlah. Kalau dia cakap kat kita, okey, I nak kawan dengan you setakat hari ni aja ya. Lepas ni I tak nak kawan. Okey, terima kasih. Silakan pergi. Jangan menangis. Jangan menangis kerana pemergian orang lain. Okey, saya selalu pesan, jangan pernah kecewa hanya kerana seorang lelaki. Ini adik-adik ni, jangan satu hari nanti kecewa hanya kerana seorang perempuan. Walaupun perempuan tu bergelar isteri, tahu? Senyum lain macam dia tak tahu. Tahu tapi tak faham kan? Apalah ustaz ni, aku okey je ni duk hafal Quran. Tak ada nak pesan. Kenapa nak pesan ni? Jangan pernah kecewa dengan sesuatu yang ada sekadar di dunia yang sementara. Hidup yang lepas biarkan lepas. Hidup yang akan datang ni kita susun balik dengan susunan perjalanan kita menuju kepada Allah yang Maha Esa, yang mencintai kita, yang menyayangi kita, yang akan menentukan hidup kita di syurga. Sikit lagi insya-Allah ya. Ada 8 minit lagi. Baru satu perenggan saya baca ni. Dalam menghadapi cabaran hidup yang penuh onak dan ruri ni, setiap insan memerlukan Allah untuk terus hidup. Ni yang pertama sekali. Apa poin yang paling besar untuk kita sangat perlu Allah? Pertama, kita nak hidup. Itulah perlu Allah. Kerana bukan kita hidup dengan diri kita. Bukan kita hidup dengan nyawa dan roh yang ada dalam diri kita. Boleh faham dia? Kenapa kita hidup? Orang kata sebab ada roh. Kita perasan tak?
masa kita tidur semalam, roh keluar, perasan tak? Tak perasan? Yang tidur tu roh keluar lah tu. Kata ulama roh keluar ada dua. Kalau tidur ada wudu, roh keluar dia beribadah pada Allah. Kalau kita tidur tak ada wudu, roh ada duduk kat kepala kita, duduk tengok lama kawan ni tidur. Bila nak bangun? Bangun apa? Bangun tahajud. Tolong tidur ada wudu tahu. Habis orang sebelah sentuh. Tak apa, kita bukan nak suci pada zahirnya, kita suci pada batinnya. Untuk menghadap Allah. Mungkin tidur malam ni tidur yang terakhir kita, maka tolong ada wudu, suci nak bertemu dengan Allah. Maka di saat kita tidur, roh kita keluar. Bukan kita hidup dengan roh, tak. Sebab tu manusia dia ada dua, satu roh, satu nyawa. Dah tidur dah kawan ni, alhamdulillah masih bernyawa. Macam tu kan. Tapi satu hari nanti roh dengan nyawa dicabut oleh Allah, akan meninggal kita. Jadi apa yang kita nak bagi tahu bahawa, pertama sekali, kenapa kita perlu sangat-sangat kepada Allah? Untuk kita terus hidup, kerana dia yang menghidupkan kita. Betul, jangan faham kenapa dia mati? Sebab aksiden. Ramai yang aksiden tak mati. Betul ya? Siapa pernah aksiden? Kenapa tak mati? Mana boleh tanya macam tu? Tak boleh tanya gitu. Kenapa dia mati? Sebab sakit jantung. Tak, ramai lagi pesakit jantung tak mati. Kalau mati sebab sakit jantung, semua pesakit jantung mati. Kalau mati sebab apa? Sebab darah tinggi. Semuanya yang ada darah tinggi ni, dah ramai yang ada darah tinggi ni kan, semua mati. Kenapa kita mati? Sebab Allah dah tetapkan kematian kita untuk tidak lagi ada kehidupan dalam diri kita, dunia kita. Itu yang pertama sekali. Jadi setiap insan memerlukan Allah untuk terus hidup dan terus merealisasikan kehambaan mereka melalui ketaatan kepadanya. Dan bila mana kita hidup, kita ada satu tugas dalam hidup kita. Apa tugas kita? Hamba. Tolong ingat ya, kita ada satu tugas. Selain daripada tugas isteri, tugas ustaz, tugas anak-anak, tugas suami, tugas itu dan ini di pejabat dan sebagainya, kita ada satu tugas yang paling besar, tugas hamba. Apa makna tugas hamba? Tugas menyempurnakan diri sebagai hamba. Sebab kadang-kadang kita ni sekejap jadi hamba Allah, kejap jadi hamba. Ada perasan tak? Kadang-kadang jadi hamba nafsu, kadang-kadang jadi hamba makan. Semua benda dia nak makan. Daging orang pun dia makan. Tahu? Mengumpat. Subhanallah. Sebab tu kadang-kadang ada orang kan, saya pergi, dia fikir macam mana. Dia kata, saya tak faham ustaz, kenapa Allah cipta khinzir, Allah cipta ular, Allah cipta biawak, kenapa Allah tak bagi makan? Kalau tak bagi makan, kenapa dia cipta? Saya kata, Tuan kena faham, benda yang Allah cipta ni bukan semua untuk makan. Kalau Tuan nak makan, makanlah besi-besi tu. Dia ingat semua benda dia nak makan. Allah cipta semua benda dia nak makan. Tak. Tidak semua benda yang Allah cipta untuk dimakan. Betul ya? Maka sesuatu yang kita lalui dalam hidup kita ialah menyempurnakan. Apa yang saya nak masukkan tadi, ada orang ni dia jadi hamba makan. Halal ke haram ke, mudarat ke apa ke, dia tak kira, dia sapu semua sekali. Itu hamba apa? Hamba makan, hamba nafsu. Okey. Kemudian hanya Allah lah sebaik-baik penolong dan tiada yang dapat membantu sekalian makhluk-makhluk Allah selain daripada Allah. Tolong ingat, letak dalam hati kita, tak ada siapa boleh bantu kita kecuali Allah. Tak ada. Suami tak boleh bantu kita, isteri tak boleh bantu kita, anak-anak tak boleh bantu kita. Sebab tu jangan letak harapan kepada anak-anak, tak payah. Letak harapan pada Allah. Tapi di saat kita letak harapan pada Allah, tahulah Allah jadikan anak kita membantu kita di saat akhir umur kita. Saya banyak tak Allah, kadang-kadang orang datang mengadukan sedih. Ada kisah terbaru ya. Dia datang jumpa dengan kita, bukan main lagi itu dan ini. Rupanya dia letak mak dia, dia bercakap seolah-olah dia ni, ya Allah bagusnya, ya Allah ustaz, saya ni datang ni minta tolong, moga-moga saya ikhtiar, kalau Allah izinkan mak saya ni jadi baik. Macam-macam dia betul. Allah, kalau ustaz tolong doakan mak ayah saya ni, kalau dia jadi, kalau dah tak panjang umur, biar dia Allah ambillah nyawa dia. Bercakap macam seorang ustaz. Lepas tu, ustaz boleh tak pergi tengok mak saya? Boleh. Tolong bagi alamat. Kita pergi. Tuan kat mana ni? Saya tak ada ustaz kat situ. Dah tak ada lah, sebab letak mak kat rumah orang tua. Bercakap macam ustaz, macam orang alim. Tak apalah, saya bukan nak kata siapa-apa, tapi nak bagi tahunya ada orang tamu ke dunia ni, di saat kita berharap kepada anak, kita akan gagal dalam hidup kita, kita akan kecewa. Begitu dia puan-puan ya. Jangan harap kat suami pula.
Saya ustaz, kalau tak ada suami habislah saya ustaz. Tak. Saya ustaz, kalau tak ada isteri habislah saya. Saya ustaz, kalau tak ada anak-anak bantu saya, tak tahu ke mana saya. Tak. Allah ada dengan kita. Tapi bila mana kita ada Allah, tahulah Allah susun. Dia jangan salah faham. Ya. Contoh saya sebut, lupakan segala-galanya. Ingat hanya kepada Allah. Tapi Allah, bila mana kita ingat dia, kita akan ingat segala-galanya dan orang lain akan ingat kat kita. Tapi kalau kita lupa Allah, kita akan lupa diri kita sendiri. Dan kita akan lupa segala-galanya dan orang lain pun akan lupa kepada kita. Kunci hidup kita hanyalah dengan Allah. Letak seluruh pergantungan kita kepada Allah. Ni bicara ni tuan-tuan sekalian agak panjang dan agak lama. Sebab kalau saya ada surau Al-Falah tu, saya dah lama, saya dah tahu dah macam mana hati-hati tu, dah tahu dah. Kan? Kejap-kejap saya buat dia menangis, kejap saya buat dia ketawa. Ya, di saat kita ketawa, tolong tunggu saat untuk menangis. Tetapi menangislah dahulu, insya-Allah setelah itu kita akan ketawa. Ya. Dan tolong ingat, di saat kita banyak ketawa, kita akan sedang menunggu satu saat kita akan banyak menangis. Itulah kita dengan Allah. Okey, beri sikit lagi ya. Yang terakhir, perengan terakhir saya baca ni. Perengan terakhir. Nak habis dah ni. Dia tak boleh mengaji banyak sangat. Seseorang manusia yang lalai daripada hakikat bahawasanya dia sentiasa memerlukan Allah. Kadang-kadang kita lalai. Kita ingat kita perlu duit. Betul tak nafi. Kita ingat kita perlu anak. Betul tidak nafi. Kita ingat kita perlu kawan. Betul tidak nafi. Tapi ada orang ni lalai daripada hakikat bahawasanya dirinya sentiasa perlu Allah. Itu sebenarnya. Yang dia perlu bukan anak sebenarnya. Bukan menafikan anak. Yang dia perlu bukan duit. Bukan menafikan duit. Yang perlu bukan ya. Tapi jangan sampai kita lalai daripada diri kita sendiri memerlukan Allah dalam setiap detik waktu dalam kehidupannya. Maka kalau dia mula lalai daripada Allah, maka di saat itu dia akan mula menderhakai Allah. Sebab tu ulama kata, kenapa orang ni mengumpat, kenapa orang ni tak solat, kenapa orang ni buat macam ni? Sebenarnya punca asalnya hati dia telah lupa pada Allah. Kalau dia ingat Allah, dia tak akan mungkin ingkar Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat Allah, Allah yang cipta kita, Allah yang hidupkan kita, Allah yang jaga kita, Allah yang sayang kita, Allah yang bagi kepada kita segala-gala, mana mungkin kita ingkar Allah? Ya, kalau ada si A ni, kawan kita, dialah yang bantu kita, dialah yang tolong kita, dialah yang sayang kita, dialah urus segala kehidupan kita, tak akan mungkin kita ingkar dia. Tiba-tiba kenapa ada orang tak solat? Kenapa ada orang tak tutup aurat? Kenapa orang tak nak baca Quran? Sikit pun dia tak nak baca. Solat 2 rakaat, kita selalu sebutkan, solat ni ibadah paling singkat. Perasan tak? Qiyam berapa saat? Qiyam berapa minit? Baca Fatihah berapa minit? Perasan tak? Tuan-tuan baca Fatihah berapa minit masa solat? Berapa minit baca Fatihah? Lah baru nak kira, tak aci lah macam tu. Selama ni kan duduk baca 17 kali satu hari kan. Berapa minit baca Fatihah? Ya. 1 minit. Tu baca qiraat apa tu? Fatihah ni 45 saat saja. Baca Quran ada 4 tingkatan tu kan? Betul ya? Ada 4 tingkatan, bacaan tahqiq, bacaan tadwir, bacaan hadar, bacaan tartil. Orang baca dalam solat baca dengan hadar 35 hingga 45 saat. Kemudian baca inna a'tayna berapa saat? 3 saat. Jadi baru 48 saat qiyam. Betul ya? Rukuk berapa saat? Rukuk 3 saat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. I'tidal berapa saat? 2 saat. Betul ya? Daripada i'tidal terus sujud. Sujud berapa saat? 3 saat. Bangun di antara 2 sujud itu berapa saat? 3 hingga 4 saat lah kita baca doa. Sujud balik berapa saat? 3 saat. Bangun daripada itu, tanya rakaat ke berapa ya? Rakaat ketiga ke keempat? Tuan-tuan perasan tak apa yang nak sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan?
Allah minta dengan kita sujud pada dia hanya 3 saat sahaja. Allah nak hati kita dengan dia 3 saat dalam sujud. Kita bangun-bangun kita lupa rakaat-rakaat solat. Di mana hati kita dengan dia? Yang memalukan diri kita lagi lepas solat doa masuk syurga selama-lama. Aku minta dengan kamu 3 saat. 2 kali sujud 6 saat. Kalau 4 rakaat, 1 rakaat 2 kali sujud kan? 4 rakaat 8 kali sujud. 8 kali 3 saat 24 saat. 4 rakaat Allah minta kita sujud kepada dia hanya 24 saat. Pun kita tak mampu bertahan hati kita dengan Allah. Di mana hati kita dengan Allah? Di mana? Di mana? Inilah punca saya dengan tuan-tuan hidup dalam kadang-kadang tak tenang, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang letih, penat. Betul kan? Jadi isteri penat kan? Tak penat? Penat. Tambah-tambah suami yang macam-macam kerana tu kan. Jadi suami lagi penat, penat kuasa 2. Kerana suami menanggung isteri dunia dan akhirat. Isteri tak tanggung suami. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang paling penting pada diri seorang suami? Redha. Isteri ni mudah. Sebab tu tuan-tuan kena bijak. Tiap-tiap malam sebelum tidur, tolong pastikan suami redha 100%. Bang redha dengan saya tak? Bang tolong redha dengan saya ya? Okey, I redha. Tak, berapa persen bang? Ada dah 95. Sudah. Ada 5%. Dah bang, ada seorang kiai kan di Indonesia, dia kata apa? Puan-puan jangan tidur selagi mana puan-puan tak dapat 100% redha suami malam tu. Jangan tidur. Bang nak teh bang. Sebab 5% lagi pada teh kan. Bang nak teh tak? Saya pergi buat ni, saya sanggup buat teh ni. 5% lagi bang. Okey. I redha you 100%. Puan-puan tidur dengan tenang. Mati puan-puan malam tu atau pagi besok, syurga selama-lama. Tapi suami belum tentu. Lepas dengan isteri, anak-anak. Ini salah satu daripada perkara yang kita, okey, saya nak sebut yang tadi dah. Allah 24 saat dalam solat. Itu kalau 4 rakaat. Kalau 3 rakaat, 3 rakaat berapa? 6 kali 2 kali 3 6 kali 3 baru 18 saat. Yang 2 rakaat 4 kali 2 4 12 saat. Kalau tuan-tuan sembahyang subuh 12 saat. Allah minta hati tuan-tuan 12 saat. Itu pun tuan-tuan tak mampu nak bagi pada Allah. Tuan-tuan nak jumpa Allah, tuan-tuan nak jawab apa? Nak jawab apa dengan Allah? Nak jawab apa? Aku minta dengan kamu 12 saat sahaja untuk hati kamu dengan aku dalam solat kamu. Selebihnya kamu pergilah, nak pergi ke mana, kamu buatlah, nak buat apa pun, kamu nak beli, pergi nak beli apa pun, kamu nak makan, makanlah apa pun, kamu nak tidur, nak berjalan, berjalanlah. Dalam solat 2 rakaat di awal subuh, aku minta 12 saat pada kamu. Kamu tak mampu bertahan hati kamu. Di mana hati kamu dengan aku? Kata Allah. Di mana? Kemudian bukan main lagi. Hati you hanya untuk, hati ayat tu hanya untuk you yang satu-satunya. Apa yang satu-satunya? Allah, bukan dia. Boleh insya-Allah ya? Takat tu dululah. Panjang lagi ni cerita dia, tapi setakat tu dulu kan. Ni baru saya baca baru 2 perenggan. Tak apa. Saya bukan apa, sebab saya pun rasa segan juga. Ni kali pertama rumah Datuk ya, saya pun kadang-kadang kita nak cakap sesuatu. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan pergi Masjid Al-Falah. Biasanya Masjid Al-Falah tu saya bagi kau-kau punya. Sebab saya dah biasa ngagak. Yang tu. Allah, bolehlah insya-Allah ya, moga-moga Allah ya jaga hati untuk solat. Okey, baik. Hati kita ni kita kena ingat.
Namanya adalah Al-Qalbu. Apa makna qalbu? Yang tak tetap, yang berbolak-balik. Siapa pemilik hati kita? Allah. Maka tolong minta dengan Allah. Ya Allah, di saat aku sujud kepadamu, di saat aku solat, di saat aku baca Quran, di saat aku berzikir, bahkan di saat seluruh waktu, detik waktu yang aku lalui, ya Allah, tolong kau tetapkan hatiku hanya denganmu, ya Allah. Dan hati ini dia ada doktor dia. Ada doktor dia. Sebagaimana jasad, baik jasad fizikal kita ni ada doktor dia. Ya, bahagian biologi kita ada doktor dia. Hati ada doktor dia. Sebab tu kata ulama, kalau kita sekadar bertanya macam mana nak ubat hati kita, sekejap dia keluar pergi sana, sekejap dia pergi ke sini, sekejap dia ingat itu ingat ini. Kalau di sana tuan tadi ada satu istilah, nama dia murabbi, mursyid. Di luar sana ada guru yang namanya mudarris, di luar sana ada guru yang namanya muallim, di luar sana ada guru yang murabbi, di luar ada guru-guru yang murabbi, yang mursyid. Ada datang sini satu Habib Ali ada datang kan, para habaib tu. Saya minta maksud, saya sebut sedikit yang terakhir lah, kita tutup sini dululah. Saya duduk 6 tahun di Mesir. Di Yaman ni saya pergi saya balik gitulah, antara tahun 2005-2008. Sekejap lah. Tapi saya nak sebut begini, saya duduk di Yaman, contohlah dalam 2 minggu duduk di Hadramaut Yaman, di Tarim, Madinatul Awliya, bandar sejuta para awliya ni. Dia cover semua sekali 6 tahun yang ada di Mesir. Hati ni dia jadi apa? Sebab tu para habaib ni dia bawa hati kita kepada Allah. Jadi hati kita, ya Allah, rasa seronok, rasa tenang, rasa bahagia, rasa kalau kita solat kan, kita solat ni bukan setakat, tak perlu dah kawal hati, tak perlu dah. Ya. Kita rasa, ya Allah, kenapa aku kat Malaysia, dia pergi sana, dia pergi sini, dia pergi situ, dia pergi sini ni. Tapi duduk di sana rupanya ialah rupa-rupanya salah satu tarbiyah dia ialah pukul 3 pagi tu dah ada dalam saf. Pukul 3 pagi bukan baru bangun tau, duduk dalam saf. Solat 1 jam. Masa tu solat sendiri. Kemudian 1 jam lagi zikir. Kemudian solat subuh. Lepas solat subuh pula zikir. Kemudian balik sekejap. Kemudian datang mengaji. Lepas solat zuhur zikir. Lepas solat zuhur tu baca Quran 1 juzuk untuk makan tengah hari. Sebelum makan tengah hari, pelajar-pelajar sebelum makan tengah hari 1 juzuk Quran. Khatam Quran seminggu sekali. Tiap-tiap pagi Khamis khatam Quran, pagi Khamis khatam Quran. Majlis maulid seminggu sekali, Khamis malam majlis maulid. Baik. Kemudian lepas asar zikir. Sebelum maghrib zikir. Lepas maghrib zikir. Lepas isyak zikir. Kemudian belajar atas bumbung. Kemudian pukul 11 malam baru makan malam. Makan tengah hari ada. Makan tengah hari itu pukul 2 sebelum makan 1 juzuk Quran. Seminggu sekali khatam Quran. Rupa-rupanya salah satu cara hidup dengan zikir. Apa makna zikir? Hidup dengan ingat Allah. Ketika itulah barulah Allah. Rupa-rupanya Allah ni dia nak satu je. Engkau nak ingat aku kan, nak ingat selain aku. Dan aku nak tengok sikap kamu, keadaan diri kamu seharian. Kalau kamu banyak ingat selain aku, silakanlah kamu jaga sendiri hati kamu. Tapi di saat kamu nak ingat aku, ketika itu Allah nampak sungguh-sungguh Allah jaga hati kita. Rupanya hati kita ni bukan kita yang jaga. Masalah sekarang kita duk fikir, ustaz, macam mana saya? Satu, macam mana saya nak solat, kemudian saya nak jaga hati saya. Semua saya. Betul ya? Boleh faham? Macam mana saya? Satu, saya nak solat. 2 dah saya. Macam mana saya? 3, nak jaga hati saya. 4. Sebab apa? Sebab hati saya ni saya lagi. Faham tak? Kalau kita belajar ilmu tasawuf, dia panggil keakuan diri. Allah tak nak. Wujud diri. Allah tak nak. Jadi Allah nak nampak dalam hati kita seluruhnya pergantungan pada dia. Ya Allah, kejap nanti aku nak solat, ya Allah. Ya Allah, di saat aku solat, engkau minta aku ni khusyuk, ya Allah. Ya Allah, aku tahu aku milikmu, ya Allah. Hati aku juga milikmu, ya Allah. Ya Allah, tolong jaga hati yang milikmu ni, ya Allah.
kerana aku tak mampu melakukan apa-apa ya Allah. Maka di saat kita masuk dengan bantuan Allah, Allah akan jaga hati kita. Dan satu pengalaman, saya duduk di sana tahu. Di sana lah, sekarang balik Malaysia macam biasa lah. Macam biasa. Di saat kita solat ni, kita rasa sesuatu yang tak pernah kita rasa. Salah satunya, kita rasa gembira yang segembiranya yang tak pernah kita rasa. Kita pernah gembira dengan mak, kita pernah bergembira dengan ayah, kita pernah bergembira dengan anak-anak, kita pernah bergembira dengan itu. Ada satu rasa gembira yang tak pernah kita rasa. Dan di saat kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca ya Allah, manis. Manis tu dia ada dua manis. Satu manis pada ingatan hati kita, satu manis pada lidah kita. Rupa-rupanya sampai satu saat kita baca Quran ni, memang dia manis kat lidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dia manis di lidah. Tak mampu kita nak cerita. Sebab manis ni, buah tembikai pun manis, gula pun manis, madu pun manis. Tapi dia bukan manis gula, bukan manis madu, bukan manis buah tembikai. Dia manis, bismillah. Bismillah, dia manis. Okey ya? Tapi ini sedikit. Yang saya bagi ni 0.1% ni pada perempuan saya nak bagi. Mungkin kita akan cerita ke depan bagaimana membawa hati betapa manis dan indahnya bersama dengan Allah. Dia akan sampai satu masa ada rasa cinta yang sebenar-benarnya dalam diri kita kepada Allah. Akan sampai satu masa ada rindu yang tak mampu untuk kita tanggung, betapa rindunya kita kepada Allah. Di saat itulah kita masuk solat, kita baca Quran, kita berzikir, hati kita tak akan pergi kepada selain Allah. Macam tu ya. Boleh insya-Allah. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tuan-tuan ada soalan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah banyak dasar. Iya. Saya sedikit ilmiah. Iya. Setelah saya dengar yang Ustaz juga sedang buat hadis dan tauhid. Iya. Saya rasa tak adalah jadi kesusahan. Iya. Iya. Okey. Bagi itu supaya dapat dengar soalan. Ya, dalam tajuk itu memang Cuba buka mic. dalam tajuk ini memanglah saya dan juga boleh terima yang Ustaz menekankan kerana apa perlunya kita dekatkan hati, dekatkan diri dan sebagainya. Ada kita juga memerlukan pertolongan setiap masa. Tapi yang saya nak bawakan satu soalan adalah kita sebagai manusia ni, kita kena harus bantu kita diri sendiri. Betul. Itu penting juga. Kita tak lihat, tak apa, sebelum biarlah kita takdir, biar Allah. Yang saya rasa banyak berlaku di antara muslimin di sini. Betul. Kita lupakan perkara itu. Jadi seolah-olah kita tak berdosa. Padahal itu amat penting berkenaan dengan kedudukan di dunia. Kalau di akhirat mungkin kita tak boleh. Jadi saya nak pendekkan soalan itu. Kali yang kedua, saya fikir begini, macam nature juga ya. Allah menyediakan berbagai laws dalam dunia ini. Dia akan berjalan, setiap law itu dah ada. Begitu juga pada saya dalam keadaan manusia sendiri. Tidak ada undang-undang, ini kan regulation tentang kehidupan manusia. Jadi kata kita menyimpang memang kita akan membawa kepada sejarah. Jadi saya takutlah dunia sekarang berusaha semuanya nak pulang kepada Allah, kepada Allah. Itu Okey, baik. Okey, terima kasih dengan persoalan. Boleh faham persoalan tu ya? Jadi bicara saya hari ini banyak saya menekankan persoalan bahawa kita sangat-sangat memerlukan Allah dan hidup dengan takdir Allah. Okey, baik. Cuma mungkin sebab tu saya kata panjang lagi perbahasan itu. Saya setuju sangat supaya diingatkan, bagus juga sebuah peringatan agar balik nanti jangan salah faham, takut-takut salah faham. Akhir sekali tak apalah, serah je lah pada Allah. Itu bukan maksud saya tau. Maksud saya ialah
letak sepenuhnya dalam hati kita bahawa setiap saat, setiap waktu, setiap ketika, setiap keadaan, apa sahaja situasi yang kita lalui, susah ke senang, sihat ke sakit, kita sangat-sangat perlukan Allah. Untuk apa? Untuk hidupkan kita, untuk apa lagi? Sihatkan kita dan mengurus urusan dunia dan akhirat kita. Cuma kita kena ingat macam tuan sebut tadi, Allah tu dia ada law dia sendiri. Dalam bahasa Arab disebut sunnatullah. Hidup ni ada dua. Satu sunnatullah, satu lagi qadarullah. Apa makna qadarullah? Ketentuan-ketentuan Allah yang nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, terima tak terima, kita mesti melalui. Ada satu lagi sunnatullah, undang-undang ketetapan Allah, yang kalau nak macam ni kena buat begini. Tak boleh lagi. Contoh, kalau kita sakit, pertama kita kena redha bahawa itu ketentuan Allah ke atas kita untuk kita sakit. Dan kita kena faham sakit bukan selama-lamanya, selama mana dunia ni dia akan ada sihat. Baik, di saat kita sakit, jangan pula kita kata, okey, Allah sakitkan saya serah balik pada Allah diri saya, tahulah dia nak sihatkan. Itu salah. Itu salah. Sebab tu kesimpulan saya nak jawab begini. Kesimpulan saya nak jawab begini, takut kita panjang jawapan kita. Hidup ni ada dua jenis kehidupan. Hidup yang kita sedang lalui ini ada dua jenis kehidupan. Pertama dinamakan al-hayah al-ijbariyah. Hidup secara Allah paksa kita. Perasan tak? Antara Allah paksa kita melalui hidup ini, ada hidup, ada mati. Suka ke tak, mati. Selagi mana Allah tak matikan kita, kita kena hidup. Suka ke tak, kita kena lagi hidup. Susah ke senang ke, kena hidup. Sebab contohnya saya ustaz, saya tak nak, ada orang kata, saya ustaz, macam-macam saya, lepas satu ujian, saya rasa saya tak nak hidup lah ustaz. Mati je lah. Tak nak juga. Okey ya? Hidup ni kena lalui siang dan malam. Banyak kerja dekat mana pun, sampai waktu malam kena rehat, kena tidur. Tidur seronok mana, nyenyak mana pun kena bangun. Ini terpaksa. Makan kenyang pun satu saat kita akan lapar. Okay. Kita selera makan, ya Allah lama dah nak makan ni, makan sampai masa kenyang, tak boleh makan dah. Itu antara hidup terpaksa. Kita muda takat lama, jangan risau, satu hari nanti akan tua. Ya? Jangan berbangga sangat di saat umur yang muda, akan sampai satu waktu kita akan tua. Ini terpaksa. Ada satu hidup. Jadi yang kita kata hidup yang macam ni, sandar sepenuhnya kepada Allah. Karena kalau kita tak sandar sepenuh pada Allah, kita nak bawa diri kita dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan yang ada, sedangkan kita lemah, kita tak ada ilmu, kita ni fakir, takkan ke mana hidup kita. Sebagaimana orang yang tak menerima hakikat dia lelaki, dia nak jadi perempuan, takkan pernah pun dia akan jadi perempuan. Paling-paling pun nama dia pondan. Okey, dia tak boleh. Yang perempuan nak jadi lelaki tak akan boleh. Paling-paling dia jadi apa? Tomboy. Tomboy kahwin dengan pondan, siapa mengandung? Pondan lah ya. Kenapa pula? Sebab dia kan boy. Tak boleh. Itu satu. Ni jawapan tuan-tuan. Ada satu lagi hidup yang jangan kita pernah terlupa. Al-hayah al-ikhtiyariyah. Hidup yang Allah suruh kita buat pilihan dan usaha dan ikhtiar. Kalau sakit, kena pergi hospital, kena jumpa doktor. Doktor bagi ubat, kena makan. Tahu? Kalau doktor kata kena masuk ward 3 hari kena masuk. Jangan bincang doktor, 1 hari setengah boleh? Tak. 3 hari. Itu. Nak makan, macam mana nak makan? Kena masak. Kalau dah masak, kena tengok saja. Tak boleh tengok saja. Ambil, masukkan dalam mulut. Itu law dia. Ya? Tak boleh tunggu makan. Tahulah Allah bagi rezeki kan? Tak. Yang tu jangan lupa tahu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bukan menafikan apa yang kita kena buat. Macam hari ni kalau nak harapkan Allah hantar kita, sampai tak ni? Tak sampai. Itulah. Jadi tu pemikiran tu kena ada tak? Mungkin kebimbangan sedikit, takut. Hari ni tajuknya tinggi juga ni. Ni wali-wali ni. Ni tajuk wali-wali ni, semua serah kat Allah ni. Kita ni bukan wali nikah je. Jadi jangan pernah rasa wali. Jadi apa yang patut kena buat, kena buat. Atau yang patut kena usaha, kena usaha. Apa yang patut kena rancang, kena rancang.
Ya, jangan serah pada Allah seluruhnya. Ada kerja Allah itu kita jangan campur. Ada yang Allah suruh kita buat kerja, itu kita kena buat. Wallahualam, tu sedikit itu. Alhamdulillah, terima kasih di atas peringatan itulah. Wallahualam. Okeylah, setakat tu dahulu, punya lama dah ni. Last. Soalan last lah. Jadi semua nak cari bahagia Ustaz kan, sebenarnya kita dah usaha, lebih keras, dah kaya, tiba-tiba tak bahagia juga Ustaz kan. Rupanya yang bahagia tu bila kita kenal akhirat. Boleh tak kita tak payah sangat kejar dunia, kita terus kejar akhirat, macam mana Ustaz pandangan Ustaz? Satu lagi macam tarik Ustaz, kenapa dekat sana kita punya ibadah tu lebih manis? Sebab dia kurang maksiat ke, sebab berkat wali-wali ke Ustaz? Memang berbeza Ustaz. Satu persoalan, kita nak mencari bahagia ya. Tuan-tuan sekalian, bahagia tak boleh dicari. Bahagia itu ada dalam diri kita sendiri. Kita nak cari bahagia di mana? Ada orang nak cari bahagia dengan suami. Tak. Contoh mudah, saya takut panjang saya cakap ni, saya takut panjang sebab masa dah lewat kan. Dia mengaji tak boleh lama. Tapi ni dah lama sangat dah ni. Memang lama, minta maaf dah. Saya cakap mudah, ada seorang tu dia datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa pada saya sebab saya dah dekat nak kahwin ni." Okey, doa apa? Doa supaya saya bahagia, dia kata. Saya kata, boleh tak saya betulkan sedikit pemahaman? Okey Ustaz, kahwin jangan cari bahagia. Kerana berapa ramai orang yang dulunya bahagia sebelum kahwin, selepas kahwin derita sampai hari ini. Jadi kahwin bukan untuk bahagia. Jangan cari bahagia pada sebuah perkahwinan. Habis macam mana Ustaz? Dia kata kahwin ni bukan untuk bahagia tau, kahwin untuk tenang. Sebab tu ayat Quran menyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa lagi? Min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum Allahumma salli. Ada satu ayat sebelum tu, litaskunu ilaiha. Tapi saya cerita mudah, kahwin ni bukan untuk bahagia. Jangan cari bahagia dalam sebuah perkahwinan. Kahwin ni untuk tenang. Allah cakap untuk tenang. Dengan tenang tu ada cinta, ada mawaddah. Dengan cinta tu ada rahmah, ada kasih sayang. Ada tiga ni, tenang, cinta, kasih sayang, barulah ada bahagia. Dan bahagia tu pula bukan pada suami, bahagia pada diri kita sendiri. Jadi bahagia tu bukan kita cari pada seseorang, bukan kita cari pada sesuatu, bukan kita cari pada tempat. Ni sekarang ni sebab tu kita pesan apa, healing apa? Pergi kat pantai nak healing, naik gunung nak healing. Dia tak akan jumpa ketenangan pada sebuah gunung. Kerana ketenangan bukan ada pada gunung. Ketenangan bukan ada di pantai-pantai. Ketenangan bukan ada di taman-taman bunga. Berapa ramai manusia duduk dalam bilik dia pun dia boleh tenang. Kerana tenang tu pada diri dia. Jadi dia bagi alasan, kalau nak tenang, kalau nak bahagia, okeylah kita tinggalkan dunia ni, kita fokus pada akhirat. Salah. Macam mana mungkin nak sampai ke akhirat tanpa dunia? Ramai orang cakap macam tu. Saya Ustaz, pertama-tama je belajar tasawuf kan, belajar zikir-zikir ni kan. Saya ni nak jadi ahli zikir Ustaz. Saya nak jadi ahli akhirat, saya tak nak jadi ahli dunia. Kalau macam tu mati je lah. Tak boleh. Dunia adalah dunia, akhirat adalah akhirat. Maka dunia ada suatu jambatan untuk kita sampai ke akhirat. Apa yang menentukan kita akhirat, apa yang kita buat di dunia. Maka untuk kita bahagia akhirat, kita kena bahagiakan kita dunia. Apakah hakikat bahagia di dunia? Apabila hati kita dengan Allah. Hanya Allah boleh bahagiakan kita, dan bahagia itu pada hati kita. Okay? Jangan cari bahagia dengan seorang suami. Berapa ramai suami menderitakan isteri dia sendiri. Jangan cari bahagia dengan anak-anak. Berapa ramai orang kecewa dengan seorang anak. Cari bahagia dalam hati kita sendiri dengan Allah. Itu maksud kita yang kita belajar hari ini. Wallahu a'lam. Okay? Tarim ni memang salah satu kemanisan ibadah tu, sebab tak banyak dosa. Bukan tak ada dosa, tak akan mungkin manusia tak ada dosa. Walaupun dia wali Allah, tapi dia tak banyak dosa. Kita duduk di tarim tu, nak jumpa orang perempuan tak jumpa. Tak jumpa, duduk sebulan. Kadang-kadang kita Malaysia ni kan, tengok ni Malaysia ni, ramai orang perempuan gitu ni kan. Duduk di tarim sebulan, duduk sebulan. Kadang-kadang kita tertanya balik, ada orang perempuan ke kat tarim ni? Tanya jugalah, tengok juga. Ada kadang-kadang ada hari Isnin keluar ke pasar. Dia naik van dia letak ke pasar, dia bagi masa 1 jam. Lepas 1 jam,
naik van tu kena balik. Kau tak kena tinggal jalan kaki lah, jawab dia. Jadi masa itulah nak tengok orang perempuan. Ada rasa juga kan, fitrah kita nak tengok orang perempuan, nak tengok arak orang perempuan. Tengok semua gelap macam ni, hitam macam ni, macam ni. Tapi dia ni nampak biji mata, sana tak nampak, tu macam tu, tak nampak biji mata tu. Dia pakai purdah, dia tutup lagi mata dia pun dia tutup. Kemudian bila mana dia nampak kita dalam 1 kilo lagi dia nampak kita, dia lari. Dia lari. Dia tak ada, kalau kita berjalan ni lorong satu lorong kan, kedai-kedai. Padahal dia nak pergi kedai tengah ni, kita pun nak pergi kedai tepi ni. Dia nampak kita, dia pusing, dia pergi kedai lain. Jadi mata kita, telinga kita, hati kita semua selamat. Tu salah satunya manisnya ibadah. Rupanya yang kita tak rasa manis ibadah, kerana ibadah tu telah hilang kemanisannya dengan sebab maksiat kita kepada Allah. Dan hari ni kita takut tuan. Kita takut. Sebab apa? Kiri kanan kita wali-wali Allah. Kita buat saja memang dia cakap kat kita. Saya pernah satu kali saya mengumpat dalam hati. Adalah benda yang berlaku depan saya pun cakap dalam hati saya. Saya kata tak ada adab orang ni. Saya cakap dalam hati saya. Ada seorang pakcik belah saya tu, dia tepuk paha saya. Dia tepuk, dia tunjuk kat hati. Saya pun termenung sekejap. Aku cakap dengan mulut ke cakap dengan hati? Patut memang sepatut saya test lah lagi sekali. Memang dia tahu hati kita cakap apa. Batu duduk kat tahrir tu dia jadi hati ni apa? Allah. Duduk dia ni, duduk mengaji ni depan Habib Omar ni, duduk mengaji ni, Allah, 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 Allah. Kalau Habib Omar paling ke lain, baru kita boleh tengok dia. Dia paling kita tunduk. Kita tunduk. Sebab apa? Sebab dia ni dia tahu apa yang ada dalam hati. Banyak kali dah, bukan sekali, bukan 2 kali, berpuluh-puluh kali kita kena. Tu hati. Wallahualam, setakat tu dahululah insya-Allah ya. Terima kasih lagi sekali pada Datuk yang menjemput saya ke sini. Terima kasih pada Hajah Salwa. Minta maaf tuan-tuan ya kalau ada sedikit kesilapan dan sebagainya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.